فهب لي توبة وغفير ذنوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin mengupaskan tajuk yang berkenaan tentang hiburan. Definisi hiburan ialah peristiwa, persembahan atau kegiatan yang direka bentuk untuk memberi nikmat kepada penonton. Contohnya, untuk bermain komputer, penonton mungkin hanya seorang sahaja. Para penonton boleh menyertai hiburan secara pasif, umpamanya menonton opera, atau secara aktif dalam memberi permainan komputer. Industri yang membekalkan hiburan digelarkan industri hiburan. Pada umumnya, bermain dan membaca serta penghargaan seni tidak dianggap sebagai hiburan, tetapi tergolong dalam reaksi. Kerana hiburan biasanya memerlukan pembekal, persembahan dilihat oleh penonton, kecuali dalam permainan komputer. Tahukah anda ada 5 jenis hiburan? Tahukah anda semua apa yang dimaksudkan dengan hiburan? Saya sangat yakin semua orang tahu apa itu hiburan. Hiburan itu ialah sebuah yang dapat menenangkan jiwa. Bila tengok hiburan tersebut, hati jadi tenang, rasa terhibur. Tapi apa yang menjadikan persoalannya sekarang ialah hiburan sebagaimana yang boleh dan tak boleh. Nah, jangan bingung. Mesti anda semua fikir, selagi tak hiburan yang tak bertentangan, boleh tengok. Jap, korang tahu ke apa yang boleh, apa yang tak boleh? Mesti dalam otak korang yang boleh adalah semua jenis hiburan, except bahan lucah lah. Maybe ada cakap, alah, tengok bahan lucah bukan selalu, jarang-jarang, tak ada hal lah. Tengok je, bukan buat pun. Ini adalah segelintir dari pandangan dan pendapat sesetengah orang. Tak kisahlah dari lelaki maupun perempuan. Tahukah anda, hukum hiburan terbahagi kepada 5. Mesti semua terkejut. Hiburan pun ada hukum ke? Saya akan huraikan satu persatu 5 hukum tersebut. Yang pertama adalah wajib dan sunat. Hiburan yang wajib dan sunat ialah segala jenis bentuk hiburan yang diwajibkan dan disunatkan oleh Allah SWT dan Rasul SAW. Contohnya seperti solat, zikir, bersedekah, berselawat dan sebagainya. Ramai orang akan cakap, solat dan sebagainya itu hiburan ke? Itu ibadah. Mana boleh samakan hiburan dengan ibadah? Jawapannya, bagi orang-orang yang beriman, hiburan wajib dan sunat itu adalah hiburan bagi mereka. Manakala mereka yang merasakan hiburan wajib atau sunat itu langsung tidak menghiburkan dan dianggap sebagai satu beban, maka periksalah hati anda. Kerana orang yang sebegitu imannya, mereka ada masalah. Yang kedua pula ialah harus. Hiburan yang harus ialah segala bentuk hiburan yang tiada unsur haram di dalamnya. Contohnya seperti yang mana pelakon-pelakon mematuhi syariat Islam, menutup aurat, tidak berpegangan tangan antara lelaki dan perempuan, tiada unsur pergaulan bebas, bercinta sebelum nikah, zina dan sebagainya. Yang ketiga pula ialah makruh. Hiburan yang makruh ialah hiburan yang harus dibuat secara berlebih-lebihan. Yang keempat pula ialah haram. Hiburan yang haram ialah segala hiburan yang bertentangan dengan syarat-syarat hiburan yang harus, seperti berpegang-pegangan tangan dengan lelaki dan perempuan dan sebagainya. Solusinya, sabda Nabi SAW, apabila kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, cegahlah dengan lisan. Jika tidak mampu, cegahlah dengan hati, dan ia adalah selemah-lemahnya iman. Ulama pernah menyebut 3 perkara cara mencegah dengan hati ialah: yang pertama, rasa benci dalam maksiat tersebut, jauhi maksiat tersebut. Yang ketiga, berazam untuk tegur bila kita tak mampu. Jika kita tidak mampu buat 3 perkara ini, maksiat itu bermakna hati telah mati, tiada lagilah iman. Info singkat saya, kalau tak nak buat, tak payah tengok. Tahan nafsu godaan syaitan tu.
Aku boleh, kenapa kau tidak boleh? Aku pun dulu kaki TV juga. Ingatlah, jika kita tak berubah kepada kebaikan, Allah sentiasa membantu. Kalau korang nak berubah kepada kejahatan, syaitan sentiasa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatih Afika binti Muhammad Siddiq. Saya ingin menerangkan mengenai kebaikan dan keburukan hiburan. Kebaikan yang boleh kita perolehi dalam hiburan ialah contohnya muzik. Macam kita tahu, muzik ada banyak jenis. Contohnya adalah muzik yang memberi semangat dan muzik yang memberi motivasi. Muzik yang memberi semangat adalah sesuai untuk golongan mereka yang malas mengulang kaji. Dengan mendengarkan muzik yang memberi semangat, mereka akan rajin untuk mengulang kaji pelajaran. Selain daripada mendengar muzik, kita juga boleh bermain permainan video. Contohnya, bermain permainan video, kita dapat menghilangkan rasa tekanan yang kita hadapi pada waktu itu. Contoh dia, apabila kita bermain permainan video, kita akan berasa leka, rasa seronok dan gembira, dan dapat melupakan rasa tekanan atau masalah yang kita hadapi pada waktu itu. Dalam kita tidak sedar, dalam keseronokan bermain permainan video, kita lupa sesuatu yang wajib dan amat penting yang perlu kita lakukan, iaitu mengerjakan solat. Di situ, tanpa kita sedar, kita telah memperolehi keburukan dalam hiburan. Contoh lain yang boleh kita perolehi daripada keburukan dalam hiburan iaitu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja zaman kini. Seperti yang kita tahu, dahulu ibu bapa kita mendapatkan hiburan melalui televisyen, radio, majalah, surat khabar dan filem yang ditayangkan di pawagam. Tidak seperti kita zaman sekarang yang mendapatkan hiburan melalui telefon bimbit kita sendiri. Oleh itu, ibu bapa perlulah berwaspada dengan anak-anak mereka yang mendapat maklumat dengan begitu pantas dan segera melalui telefon bimbit mereka sendiri. Berhibur itu tidak salah, tetapi ada cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Furqan bin Sulkirman. Hari ini saya akan menceritakan tentang kesan hiburan terhadap pelajar. Yang pertama, melahirkan golongan hedonisme. Hedonisme ialah pegangan dan pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Golongan hedonisme mengambil kira bagaimana tindakannya boleh memberi kesan terhadap keseronokan dan kegembiraan dalam kehidupan sama ada pada masa kini atau masa akan datang. Oleh itu, tugas mereka yang utama adalah meningkatkan kadar pengalaman yang menyeronokkan dan mengurangkan kadar ketidakselesaan seperti kesakitan, kesedihan dan kekecewaan. Apabila golongan ini wujud, maka timbullah gejala yang melupakan agama, budaya, asal-usul dan nilai murni. Hal ini kerana individu akan asyik berseronok kerana malas melakukan perkara yang disuruh dan membuat perkara yang dilarang. Selain itu, pelajar hilang matlamat hidup kerana terlalu leka perkara yang penuh ilusi sehingga melupakan matlamat hidup sendiri. Yang kedua, tidak minat untuk belajar. Kebiasaannya apabila pelajar sekolah telah didedahkan dengan hiburan tanpa diawasi, pasti perubahan drastik akan berlaku. Tambahan pula, hiburan itu adalah sesuatu perkara yang baru bagi seseorang menyebabkan keinginan yang mencuba hadir. Perubahan drastik yang biasa didengari ialah menghisap rokok, melepak, meminum arak dan sebagainya. Hal ini termasuklah tidak berminat untuk belajar. Sebelum ini belajar semuanya dalam keadaan baik, tetapi
Setelah terjebak dalam hiburan, maka sifat malas itu datang. Dan pada masa yang sama, pelajar tersebut boleh gagal dalam pelajaran. Apabila tidak belajar, itulah padahnya kegagalan yang ditemuinya. Hal ini akan menyebabkan masa hadapan seseorang gelap dan boleh meningkatkan kadar kehidupan tidak mempunyai pekerjaan kerana tidak mempunyai keputusan cemerlang dalam pelajaran. Yang terakhir, sikap lalai meningkat. Apabila terbiasa dengan hiburan, maka seseorang itu boleh lalai dan dengan mudahnya. Hal itu kerana hiburan dirasakan sesuatu yang sangat menyeronokkan sehingga melupakan tanggungjawab yang perlu dijalankan. Sebagai contoh, leka melepak sehingga terlupa melakukan kerja yang diberikan oleh pensyarah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulan yang kita dapat daripada tajuk yang dibincangkan sebentar tadi adalah hiburan itu pada era globalisasi ini, remaja kita tidak lagi mementingkan perihal tentang menghormati ibu bapa, guru dan golongan yang lebih tua daripada mereka tentang belajar, bekerja dan lain lagi. Mereka hanya mementingkan keseronokan daripada semua itu. Mereka merasakan diri mereka seperti kurang bermakna jika tiada keseronokan dalam hidup dan memilih hiburan terlampau. Biasanya remaja adalah mereka yang berada dalam lingkungan umur belasan tahun. Secara amnya, golongan remaja yang berumur antara 11 tahun hingga 19 tahun. Jika kita perasanlah, dalam lingkungan inilah ramai remaja menghadapi pelbagai masalah sosial. Remaja kini bukanlah golongan yang pandai berdikari seperti remaja zaman dahulu. Malahan mereka diibaratkan bayi yang dijaga seperti menatang minyak yang penuh. Kini negara kita mengalami pelbagai masalah yang melibatkan golongan remaja. Bahkan isu ini sudah menjadi perkara biasa bagi masyarakat negara kita. Mereka sering berpendapat bahawa masalah atau gejala sosial dalam kalangan remaja adalah perkara normal bagi umur mereka yang sedang meningkat naik. Rata-rata kita dapat melihat gejala sosial yang berlaku di seluruh negara adalah dalam kalangan anak muda remaja. Kesimpulannya, ibu bapa perlu memainkan peranan yang tinggi dalam mendidik anak-anak mereka supaya menjadi generasi yang berguna suatu hari nanti, iaitu dengan cara ibu bapa perlu memantau keadaan anak-anak mereka supaya tidak mudah terjebak dalam aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Selain itu, pelbagai pihak juga perlu berganding bahu untuk memikirkan penyelesaian masalah yang dihadapi untuk mengelakkan perkara ini daripada berterusan. Oleh itu, remaja hendaklah diberi perhatian penuh dan diberi pimpinan yang agar mereka tidak sesat ke arah yang songsang supaya masa depan mereka sentiasa cerah. Sesungguhnya, anak-anak merupakan aset yang bernilai kepada negara, bangsa kerana para remaja merupakan peneraju masa depan sesebuah negara dan mereka inilah yang akan memimpin negara pada suatu hari nanti. Secara ringkasnya, banyak keburukan dan implikasi yang negatif melalui hiburan melampau, termasuklah merosakkan agama, bangsa dan budaya Melayu itu sendiri. Bagi remaja yang asyik dalam alam hiburan, implikasinya yang amat membimbangkan agama dan negara pada masa yang akan datang. Mengapa kita sebagai umat Islam mencari hiburan sedangkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih baik? Renungkanlah, sentiasa muhasabah diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.